Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari unit 29 iaitu Kenali Kambing Jamna Pari. Murid-murid dah kenal ke apa itu kambing Jamna Pari? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 10 iaitu semarakkan pertanian dan penternakan kita. Di bawah unit 29 iaitu penternakan moden, tajuk Kenali Kambing Jamna Pari. Aktiviti pada hari ini adalah memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Standard pembelajaran 2.5.1. Seterusnya, objektif pembelajaran pula adalah murid-murid dapat memindahkan maklumat ke dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pula adalah pertama, menulis ayat secara gramatis dan kedua, mengenal pasti maklumat. Berikut merupakan gambar bagi kambing Jamna Pari. Bolehlah murid-murid mengenali bagaimanakah rupa kambing Jamna Pari. Kambing Jamna Pari ni seperti kita dapat tengok fizikalnya mempunyai saiz badan yang besar, mempunyai telinga yang panjang, bulu yang agak lebat dan sebagainya. Kambing ini juga mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Apa itu keistimewaan kambing Jamna Pari? Nanti kita baca petikan sama-sama. Baiklah, murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 di dalam muka surat 168. Pada hari ini kita akan membaca petikan. Jom kita kenali kambing Jamna Pari. Kawan-kawan, sila dengar penerangan saya ini tentang perusahaan ternakan kambing Jamna Pari milik datuk saya dengan rakan kongsinya, Datuk Ilyas, kata Rajesh. Datuk saya penternak kambing Jamna Pari. Datuk mendapat benih kambing ini dari daerah Etawah di Uttar Pradesh, India. Baka kambing ini antara baka kambing yang terbesar di India. Berat kambing jantan boleh mencecah 44 kg, manakala kambing betina pula 36 kg. Datuk dan rakan kongsinya telah membina kandang di kawasan seluas 4 hektar. Mereka membina kandang yang berukuran 30.5 meter darab 12.2 meter. Manakala ketinggian kandang itu ialah 1.5 meter dari paras tanah. Kandang itu dapat menampung bilangan kambing dalam lingkungan 250 ekor. Kambing di dalam kandang ini dimasukkan ke sistem penternakan yang digunakan iaitu sistem lepas. Kambing Jamna Pari diberi makanan iaitu konsentrat dan daun-daun 2 kali sehari. Selain itu, air bersih sentiasa disediakan di dalam kandang itu. Kemudian, pekerja-pekerja memberikan makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing tersebut cepat membesar. Kambing Jamna Pari mudah membiak dan tahan lasak serta sesuai dengan cuaca di Malaysia. Biasanya, sebanyak 4 ekor anak kambing akan dilahirkan dalam satu masa. Oleh itu, mereka cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Kambing Jamna Pari mempunyai banyak keistimewaannya. Kambing ini dipelihara untuk bekalan daging dan susu. Harga seekor kambing ini mencecah RM5,000. Oleh itu, pendapatan mereka semakin bertambah. Permintaan terhadap kambing ini semakin meningkat. Kini, datuk saya dan rakannya bercadang untuk mengembangkan perusahaan tersebut dengan menggunakan sistem feedlot. Mereka juga merancang untuk mengeluarkan produk sampingan yang berasaskan kambing Jamna Pari. Baiklah, di dalam petikan ini menceritakan tentang Datuk
Rajesh dan rakan kongsinya iaitu Datuk Ilyas yang menternak dan menjalankan perusahaan ternakan kambing Jamnapari. Kambing Jamnapari ini merupakan baka kambing daripada India dan baka kambing yang terbesar. Berat kambing jantan lebih berat daripada kambing betina. Selain itu juga mereka turut membina kandang dan menggunakan sistem penternakan sistem lepas. Kambing-kambing ini diberi makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing ini cepat membesar. Kambing ini juga mudah membiak dan tahan lasak. Dan keistimewaan kambing ini adalah untuk mendapatkan bekalan daging dan susu. Selain itu juga pendapatan mereka turut bertambah. Dan perusahaan ini bercadang untuk menggunakan sistem feedlot. Baiklah. Berikut merupakan maklumat yang terdapat dalam perenggan 1. Perusahaan kambing Jamnapari milik Datuk Rajesh dan Datuk Ilyas. Mereka merupakan rakan kongsi. Seterusnya, maklumat di dalam perenggan yang kedua, Datuknya merupakan penternak kambing Jamnapari. Beliau mendapat benih kambing dari daerah Etawah di Uttar Pradesh, India. Baka kambing ini antara baka kambing yang terbesar di India. Berat kambing jantan boleh mencecah 44 kg, manakala kambing betina pula adalah 36 kg. Seterusnya, maklumat yang kita peroleh di dalam perenggan yang ketiga, iaitu kandang. Mereka telah membina kandang di kawasan seluas 4 hektar. Mereka membina kandang yang berukuran 30.5 meter kali 12.2 meter, manakala ketinggian kandang ialah 1.5 meter dari paras tanah. Kandang itu boleh memuatkan 250 ekor kambing. Seterusnya, maklumat di dalam perenggan yang keempat. Kambing di dalam dimasukkan ke sistem penternakan yang digunakan iaitu sistem lepas. Kambing Jamnapari diberikan makanan iaitu konsentrat dan daun-daun 2 kali sehari. Selain itu, air bersih sentiasa disediakan di dalam kandang itu. Pekerja memberikan makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing tersebut cepat membesar. Baiklah, maklumat di dalam perenggan yang kelima. Apa itu keistimewaan bagi kambing Jamnapari? Kambing Jamnapari mudah membiak dan tahan lasak serta sesuai dengan cuaca di Malaysia. Biasanya 4 ekor anak kambing akan dilahirkan dalam satu masa. Oleh itu, mereka cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Seterusnya, maklumat di dalam perenggan ke-6 masih lagi keistimewaan. Kambing ini dipelihara untuk bekalan daging dan susu. Harga bagi seekor kambing ini mencecah RM5,000 dan pendapatan bertambah dan permintaan terhadap kambing semakin meningkat dalam satu masa. Oleh itu, mereka cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Seterusnya, maklumat bagi perenggan yang ketujuh. Mereka menggunakan sistem feedlot. Mereka bercadang untuk mengembangkan perusahaan tersebut dengan menggunakan sistem feedlot. Mereka juga merancang untuk mengeluarkan produk sampingan yang berasaskan kambing Jamnapari. Baiklah, berikut merupakan jadual bagi bentuk grafik bagi maklumat-maklumat yang terdapat di dalam maklumat-maklumat bagi kambing Jamnapari, iaitu kandang, keistimewaan dan sistem feedlot. Murid-murid dikehendaki untuk melengkapkan carta grafik ini. Berikut merupakan contoh bagi carta grafik. Murid boleh menulis secara ringkas, iaitu maklumat yang diperoleh di dalam petikan tadi. Cikgu
Cikgu ingin mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Okey, anak-anak harus tahu bahawa penternakan ini merupakan salah satu hobi yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Selain boleh dijadikan sebagai hobi, ia juga merupakan salah satu daripada sumber pendapatan di mana pertanian ataupun penternakan merupakan salah satu daripada sumber ekonomi. Penternakan adalah perniagaan. Baiklah, jom like dan subscribe channel Cikgu. Assalamualaikum dan terima kasih.